Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Alia binti Makta. Nombor matrik saya adalah 34DDT20F2007. Dan ahli grup saya adalah Nik Nurul Huda, Nur Syamimi dan Tengku Nur Adlina Amalin. So, pada hari ini saya akan menerangkan tentang business plan khas hijab. Okey, ini adalah table of content. Next ialah execute summary. Khas Hijab is a business selling bawal hijab. Its mission is to ensure that female students in surrounding educational institutions have at least one piece of khas hijab brand bawal hijab. This business is unique because we provide bid busting service only. Customer can design what the customer is interested to put on the hijab which has hijab employee. This boutique business is located at Polytechnic Besut Kamparaja, Besut, Terengganu. Business are also conduct online. From a financial business, this will be successful because it is a service that has low overhead costs. Low overhead costs result in guaranteed profit. Okay, next ialah chapter 1, introduction of business and owner description, business background. Name of business is Khas Hijab. Business address is Polytechnic Besut. Business legal entity is partnership. Nature of business, merchandising sector. Social media, Instagram ialah khashijab.co. Okay, so telephone number, you can call or WhatsApp dekat nombor ni. Factor in selection the proposed business. Hijab is a basic need in Malaysia, especially for Muslim women. Low cost and less risk. Start with a low cost but a high profit margin of 100%. Easy and fast to start a business. Large market size. Future prospect of the business. Khas Hijab brand will be known throughout Malaysia after 1 year of release. Open a hijab boutique under Khas Hijab brands. Okay, 1.2 reason for starting the business. Business of evergreen. Low start-up capital. No expiry date. Can make from home, happy selling product. 1.3 purpose of preparing business plan. First is to create effective strategy for the company future growth. Number 2, to determine the company future financial need. And number 3 is to attract investor and leader to be interested in investing in the company. Okay, 1.4 owner and partner description, business partner background. Iaitu ini saya, ini biodata saya, Siti Nur Alia binti Makta. Alamat nombor 13 Janda Sekundang 5, Taman Desa Sekundang. Next, partner saya ialah Nik Nurul Huda binti Nik Din. Ini biodatanya. Yang ketiga ialah Nur Syamimah Hazlin binti Rosti. Dan yang keempat ialah Tengku Nur Adlina Amalin. Okay, 1.5 business location. Having a store in a strategic place give you an edge in the business world. This gives us the advantage or ensure that the objective and mission of the organization are achieved. We will make sure it is less risk and low cost. Khas Hijab is planned to be located at Polytechnic Besut in Terengganu. We plan to rent a small shop as Khas Hijab first office. We plan to sell the hijab because of the strategy location of the store where it is in a public university and it is close to health clinic and police station. We plan to rent the ground floor because it is cheaper and easy for customer to come at our store. Ni gambar dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimah Hazlin binti Muhammad Rasti. Nombor pendaftaran 34DDT20F2018. Ini saya akan menggunakan business plan untuk chapter 2 iaitu administration plan, rancangan pentadbiran. 2.1 pengenalan kepada organisasi. Types of company adalah private iaitu swasta. Type of business adalah hijab butik tudung. Produk hijab bawal, tudung bawal. Name of company adalah Khas Hijab. Seterusnya adalah mission. Misi bagi syarikat kami adalah yang pertama, guarantee that bawal khas product will not be doubted, iaitu dijamin produk bawal khas hijab tidak akan diragui oleh pelanggan. Yang kedua adalah maintain the quality of bawal khas product, menjaga kualiti produk bawal khas hijab kami supaya supaya kualiti produk kami sentiasa berada dalam kualiti yang terbaik.
Seterusnya adalah BC. Yang pertama, expanding bawal khas product to the international market. Memperluaskan produk bawal khas hijab ke pasaran antarabangsa. Yang kedua adalah making bawal khas identity in the world, iaitu menjadikan identiti bawal khas hijab ini di dunia, dikenali di seluruh dunia. Yang ketiga adalah bring a beautiful veiled image to the world by removing the latest pattern. Yang ketiga adalah bawa imej tudung yang cantik kepada dunia dengan mengeluarkan corak terkini supaya pelanggan mendapat lebih banyak pilihan untuk produk kami. Seterusnya adalah objektif. Yang pertama, untuk menjadikan khas hijab sebagai butik yang terulung untuk wanita berkelas dan berkejaya di Malaysia dengan menawarkan fashion terkini dan juga tudung yang berkualiti tinggi untuk menarik perhatian pelanggan. Yang kedua adalah untuk menyediakan butik khas hijab dengan persekitaran yang selesa dan mudah untuk dikunjungi, terutamanya dengan menawarkan pembelian dalam talian. Yang ketiga, menjadi kedai dalam talian yang menjadi pusat cantik untuk wanita membeli tudung yang menawarkan pelbagai fashion tudung yang cantik dan hits pada akhir-akhir ini. 2.2 adalah bisnes logo kami. Khas hijab. Khas diambil sempena nama kami, iaitu H adalah Huda, A adalah Alia, dan A adalah Amalin, dan S adalah Syamimi. Seterusnya adalah carta organisasi. Untuk carta organisasi, jabatan General Manager dipegang oleh Siti Nur Alia binti Makhtar. Untuk jawatan Administration Manager adalah Nik Nurul Huda binti Nik Din. Untuk Financial Manager adalah Tengku Nur Adina Amalin. Dan untuk Marketing Manager adalah Nur Syamimi Hazim. Dan untuk Operation Manager adalah Tengku Nur Adina Amali. Sekarang adalah jadual peserta pentadbiran. Ini adalah tugasan untuk setiap jawatan. Yang pertama, untuk jawatan General Manager. Untuk General Manager, yang pertama adalah menyokong motivasi pekerja dalam produk atau program dan operasi organisasi. Yang kedua adalah melihat kemasan hadapan untuk peluang-perubahan syarikat. Ketiga adalah di luar negara, keseluruhan operasi organisasi dijalankan oleh General Manager. Seterusnya adalah Administration Manager, iaitu pengurus pentadbiran. Tugasannya adalah kena pasti dan maklumkan tugas setiap jabatan. Yang kedua adalah mengawal pembelanjaan kewangan untuk jabatan pentadbiran. Marketing Manager, pengurus pemasaran. Iaitu yang pertama adalah mempromosikan produk dan perkhidmatan perniagaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah menganalisis SWOT syarikat dan kekuatan dan kelemahan pelanggan kami. Yang ketiga adalah menyediakan laporan jabatan dan menyerahkan kepada General Manager. Operation Manager, pengurus operasi. Tugasannya adalah urus kualiti produk dan pastikan masalah yang dapat dikendalikan dengan cekap. Seterusnya adalah mengurus dan menentukan kos operasi yang mencukupi dengan bajet syarikat. Untuk pengurus kewangan, yang pertama adalah menyediakan aliran tunai bulanan dan tahunan serta penyata pendapatan. Kedua adalah menyelidiki dan melaporkan faktor yang mempengaruhi prestasi perniagaan. Schedule of Remuneration. Ini adalah jadual pembayaran gaji bagi untuk setiap jabatan. Yang pertama adalah General Manager. Untuk gaji bulanan adalah 2,200. Dan pembayaran EPF 13%, SOCSO 2%, 2% dan total amount adalah 2,490. Untuk Administration Manager adalah gaji bulanan adalah 1,500. Untuk EPF 13% daripada gaji adalah 195, SOCSO 2% adalah RM30. Jadi total adalah 1,725. Untuk Operation Manager, gaji bulanan adalah 1,000. Dan tambah dengan EPF 13% dan SOCSO 2% menjadikannya adalah RM1,851. Untuk Financial Manager, gaji bulanan adalah 1,700. Tambah dengan EPF dan juga SOCSO menjadikannya 1,150. Marketing Manager adalah 1,610. Tambah dengan EPF dan SOCSO menjadikannya 1,955. Jadi total pembayaran gaji bulanan adalah 9,171. Chapter 3, Marketing Plan, Rancangan Pemasaran. 3.1, Product and Service Description. Khas hijab objektif are as follow. Antara objektif bagi rancangan pemasaran untuk khas hijab adalah yang pertama, to ensure khas hijab is known by at least 30% of the community in the Besar area, iaitu memastikan khas hijab dikenali oleh sekurang-kurangnya 30% masyarakat di kawasan Besar. Yang kedua adalah get feedback from customer by 50% after
purchase, iaitu dapatkan maklum balas daripada pelanggan sebanyak 50% selepas pembelian. Yang ketiga adalah make a profit of 1 million in more 4 years. Dapat untung 1 juta dalam masa 4 tahun lagi. Yang keempat adalah become the number one hijab brand in Malaysia and loved by many people. Itu menjadi jenama tudung nombor 1 di Malaysia dan digemari oleh orang ramai. Seterusnya adalah target market, iaitu pasaran sasaran. Pasaran sasaran ialah sekumpulan pelanggan atau organisasi yang berkemungkinan besar membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Oleh kerana pembeli tersebut berkemungkinan mahu atau memerlukan tawaran syarikat, adalah wajar bagi syarikat untuk menumpukan usaha pemasarannya untuk mencapai mereka. Terdapat dua jenis ideal customer, jenis pelanggan yang ideal. Yang pertama adalah pelanggan setia, iaitu loyal customer. Pelanggan setia ialah segmen yang paling penting untuk dimenangkan dan harus menjadi perhatian utama bagi mana-mana syarikat. Pelanggan jenis ini biasanya mewakili tidak lebih daripada 20% daripada asas pelanggan syarikat, tetapi menyumbang sebahagian besar hasil jualan. Pelanggan setia seperti namanya, ia adalah setia dengan dan sangat menghargai sesuatu produk. Di samping itu, pelanggan setia berkemungkinan mengesyorkan produk syarikat kepada orang lain. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan input dan maklum balas mereka dan melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan syarikat. Penekanan berat harus diberikan kepada pelanggan setia jika syarikat ingin berkembang dan terus berkembang. Yang kedua adalah impulse customer. Pelanggan impulse adalah pelanggan yang terbaik untuk dijual dan merupakan segmen kedua paling menarik selepas pelanggan setia untuk diberi tumpuan. Pelanggan impulse tidak mempunyai senarai beli belah khusus dalam fikiran mereka dan membeli produk secara spontan. Di samping itu, pelanggan impulse ini biasanya menyimpan cadangan tentang produk. Pelanggan impulse berada di tempat kedua selepas pelanggan setia dalam penghasilan hasil jualan. Pastikan pelanggan ini sentiasa mengetahui tawaran produk baru yang sangat membantu dalam meningkatkan keuntungan syarikat. Seterusnya adalah sasaran pasaran mengikut demografi, geografi dan psikografi. Demografi. Dari segi demografi, pembahagian demografi adalah pembahagian pasaran mengikut umur, bangsa, agama, jantina, sesi pasaran, etnik, pendapatan dan pendidikan. Demografi boleh dibagikan kepada beberapa pasaran untuk membantu organisasi menyasarkan pengguna dengan lebih tepat. Secara keseluruhannya, ia termasuk siapa sahaja dan semua orang boleh mendapatkan hijab yang mereka inginkan dalam hijab. Paling baik dari segi demografi adalah mereka yang berumur 20-an dan juga pelajar. Seterusnya adalah dari segi geografi. Segmentasi geografi ialah pembahagian pasaran syarikat berdasarkan geografi. Pasaran boleh dibahagikan secara geografi kepada bandar, daerah, wilayah, negara dan kawasan antarabangsa. Pasaran juga boleh dibahagikan kepada kawasan luar bandar, pinggir bandar dan bandar. Menggunakan bahagian ini, kami mungkin menentukan produk yang diperlukan oleh pengguna dari fasih item tertentu dari segi geografi. Mereka adalah mereka yang tinggal di Besut dan sekitarnya, dan pada beberapa tahun akan lagi ia akan berkembang kepada mereka yang tinggal di Kota Baru, Pasir Putih dan lain-lain. Yang terakhir adalah psikografi. Psikografi ini adalah membagikan pasaran ke dalam kategori berdasarkan gaya hidup pelanggan, iaitu kajian aktiviti, minat dan pendapat ialah sejenis alat ukuran gaya hidup. Ia menganalisis beberapa potensi kesan ke atas gelagat pembeli seperti sikap pengguna, jangkaan dan aktiviti. Ia dibangunkan pada tahun 1970-an dan menggunakan saiz tingkah laku dan sosial untuk menyiasat proses membuat keputusan pelanggan, sikap, nilai, personaliti, gaya hidup dan pilihan komunikasi. Daripada kajian kami, mereka yang menggemari tudung bawal dan secara sedang membelanjakan wang untuk sesuatu yang mereka anggap tinggi nilainya merupakan pelanggan yang paling banyak membeli. Seterusnya, market trend dan market size. Itu trend pasaran dan size pasaran. Untuk trend pasaran adalah permintaan tudung telah membawa cetusan kreativiti yang dinamik dan beberapa jenama kini menjadi nama rumah. Pasaran tudung tempatan adalah segmen yang sangat kompetitif dalam industri fashion. Mungkin terdapat beribu-ribu jenama tudung tempatan kini berada di pasaran sejak pertumbuhan pesatnya sejak sedekad lalu. Jenama ini menawarkan pilihan tudung dalam pelbagai gaya, bahan dan warna. Ada bawal, shawl, instant, semi-instant, dua muka, pinless, ironless, serarai dan seterusnya. Harga berkisar dari rendah hingga sederhana dan sudah tentu ada yang mahal seperti yang dihiasi dengan kristal Swarovski, mutiara dan render.
Seperti yang dijelaskan, hampir semua orang mahukan bahagian yang lumayan dan memiliki barisan hijab mereka sendiri yang mengagumi selebriti, fashion, mereka fashion, serta pengaruh media sosial dan juga rata-rata wanita di jalanan. Seterusnya adalah saiz pasaran. Berapa ramai wanita di Kelantan? Iaitu 842,059 wanita. Untuk wanita adalah 525,400. Populasi pelanggan sasaran di Kelantan adalah 842,059. Manakala populasi pelanggan sasaran di Terengganu adalah 523,146. Populasi darat dengan harga purata sama dengan saiz pasaran, iaitu 1,365,205 darat dengan 10 sama dengan 13,652,050 adalah saiz pasaran. Ramalan kami adalah 3% daripada saiz pasaran, iaitu 13,652,050 darat dengan 3%, iaitu RM409,561.50 per tahun. Daripada ramalan jualan, kami akan mendapat menjana bilangan pelanggan setiap tahun adalah harga asas tudung kami adalah RM10 per helai. Manakala 409,560 bahagi dengan 100 adalah RM4,095. RM4,095 bahagi dengan 12 adalah 342 customer per bulan. 342 bahagi dengan 26 adalah 13 customer per hari, iaitu pendapatan per hari adalah 130 per hari. 3.4 adalah competition. Strength and weakness of competition. Dengan kekuatan dan kelemahan bertanding. Kompetitor kita adalah Galeri Makda dan bawal kita. Kekuatan Galeri Makda adalah telah berniaga begitu lama. Lepas tu, untuk kekuatan bawal kita adalah bahawa kita mempunyai lebih banyak mesin dan pakar dalam menghias kristal mereka. Untuk kelemahan bagi Galeri Makda adalah belum menemui tempat pasaran terbaik untuk tudung mereka. Untuk bawah kita adalah perkhidmatan lambat kerana tidak cukup pekerja. Untuk sales forecast, ini adalah sales forecast untuk per tahun, untuk 1 tahun. Total untuk setahun adalah 409,561.50 sen. Sales forecast untuk setahun. Untuk per tahun, iaitu 3 tahun. Tahun pertama adalah 409,561.50 sen. Untuk tahun kedua, percentage increase adalah 10%. Manakala sales forecast adalah 450,517.65 sen. Untuk tahun ketiga adalah percentage increase adalah 13%. Dan sales forecast adalah 58,587.30 sen. Marketing strategi pasaran. Strategi perkhidmatan untuk khas hijab. Strategi pemasaran bagi khas hijab. Yang pertama adalah kualiti perkhidmatan. Semua rakan kongsi di kedai kami adalah berkelayakan dalam bidang perniagaan. Namun pula kami semua telah menghadiri beberapa kursus semasa dan selepas pengajian. Yang kedua adalah package service, iaitu bawal cotton wool dan bawal shawl. Yang ketiga adalah pembezaan perkhidmatan. Anda boleh menambah magnet kristal yang anda inginkan jika anda mahu. Yang keempat adalah after sales service, di mana kami akan mendapatkan feedback daripada pelanggan untuk menambah baik produk kami. Pricing strategi. Untuk strategi harga akan digunakan berdasarkan strategi pertandingan. Kami akan menawarkan harga terbaik yang tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi daripada pesaing kami. Jadi di bawah menunjukkan harga perbandingan antara tudung khas hijab dengan pesaing lain. Pesaing adalah Galeri Makda, bawah kita, dan kami adalah khas hijab. Galeri Makda, harga tudung adalah RM13 dan bawah kita RM10. Untuk khas hijab adalah RM10 dan didatangkan dengan satu brush untuk setiap pembelian tudung. Promotion strategi. Mengiklan. Pengiklanan adalah satu strategi pengiklanan kami dan kami membeli sepanduk dan mengedarkan risalah. Pendekatan ini digunakan untuk menarik lebih ramai pelanggan dari berbagai bandar dan memastikan syarikat kami terkenal. Selain itu, kami menggunakan media sosial sebagai sebahagian daripada rancangan promosi kami. Ini adalah salah satu cara paling mudah untuk menghubungi pelanggan. Kami boleh berjaya memanjangkan perniagaan kami dengan menggunakan teknologi termaju. Kami akan mempromosikan kedai kami melalui WhatsApp dan Instagram khas hijab.
Assalamualaikum, saya Nur Huda dan saya akan terangkan tentang chapter 4 iaitu Operation Plan. 4.1 Organization Objective. In a business organization, one of the most important function is operation. Managing operation is very important to ensure that the company can create products or deliver services according to the customer's specification, quality and campaign. In a business, understanding the operation objective is key in order to improve your overall facility as a whole. Therefore, these are the operational objectives for a business. Firstly, one, improve production. Improving production is a goal of many manufacturing facilities and a common operation objective. Production areas include the factory of the manufacturer. Improving production includes increasing output, decreasing costs, and raising the quality of the product. Improving quality of the product as an operational objective will aid in improvement of sales and strengthen your brands. Enhance use of information technology. Technology is key in manufacturing operations and is a key operation objective for a business or manufacturing operation. If a business relies on its website and social media to sell product, the operating objective is targeting ways to make it easier for customers to buy it online and share information about the business at the most profitable cost. Maksudnya dekat sini, organization business ni, function yang paling penting ialah operasi. Managing operation ni memang penting sebab kita nak memastikan yang kita menghantar kita punya produk tu mengikut spesifikasi customer dan juga mengikut quality yang customer seperti yang kita dah terangkan dan juga time frame yang kita dah berikan lah. And here are our objective in selling khas hijab. Firstly, achieve and maintain aspects of customers' loyalty to the design produced as well as constantly updated from time to time. Attracting Muslim women regardless of age to wear the hijab according to the Shariahs that have been emphasized in the Quran and As-Sunnah to a generated financial data efficiency to maximize profits or provide employment opportunity to young people who are unemployed. Okay, so untuk process planning pula, untuk planning kita, customer comes to our shop or our website and do some survey. Nextly, customer decide what to have for their purchase. Customer will tell us and contact us for their hijab. Ni kalau customer buy it online. Okay, saya terangkan tentang kalau beli online dulu. We do the checking and prepare for the delivery. Hijab will be arrived at the customer's hand after few days. Kalau customer yang datang walk-in pula, customer akan bagi tahu kita dan contact apa yang tudung yang dia nak dan kita akan pack dia hijab cantik-cantik dan pastilah customer tu dah akan dapat pakai pada hari yang sama pembelian. Okay, so untuk 4.3 gallery layout. So ni adalah layout kita punya kedai. Kita akan ada bilik stok. Kita akan ada kita punya office, ada tandas, ada tempat pengemposai, ada kaunter pembayaran dan juga ada showroom tudung. Showroom tudung ni paling besar sebab kita main fokus kita ialah kita jual tudung kan. So showroom lah yang paling besar. Okay, so untuk 4.4 capacity planning, table below show item for a month. Information ni total work days for a month ialah 26 hari. Number of customers in a month 342, yang kita budget ialah 342 yang kita dah kira-kira tadi. Untuk daily customer ialah 13 orang. Number of population in located selected iaitu Kelantan dan juga Terengganu ialah 1,365,205 orang. Untuk sales forecast monthly ialah 3,420. Untuk sales forecast yearly 3,420 tu kena darab dengan 12 iaitu equal to RM41,040. Untuk market size ialah 13,652,000 dan juga 50. Okay, so untuk part 5 iaitu material planning, bill of materials. Table below showed item per month. Material yang kita perlukan untuk menjual tudung ialah firstly kita punya bawal cotton foil. Quantity yang kita perlukan ialah 150 dan harga untuk satu unit ialah RM5. Untuk bawal shawl pula 100 pieces tudung dan harga untuk satu tudung ialah RM9. Untuk kita perlukan 300 dan harga untuk satu boots ialah RM21 sen. Untuk hanger pula 300 hanger yang kita perlukan dan harga untuk satu hanger ialah 30 sen. Crystal beads 10 kotak yang kita perlukan dan harga untuk satu kotak ialah RM7.20. Untuk tag pula 10 pieces dan untuk satu pieces berharga RM20. So total material yang kita perlukan ialah RM2,075. So ni supplier yang kita perlukan. Ni ialah supplier, nama-nama supplier untuk kita punya material. So untuk bawal cotton wool dan bawal shawl ini ialah daripada ika.co.
Untuk brooch pula daripada DJ Jewelry. Untuk hanger, Familyku 21. Untuk Crystal Beads, Fanyal, tag SB Jewelry. Semua ni daripada Shopee. Ini supplier-supplier daripada Shopee. Okay, so untuk 4.6, Machines and Equipment Planning. Table below shows list of machines and equipment. So untuk first mesin yang kita perlukan ialah mesin penekan steam elektronik yang berharga RM1,080 dan iron berharga RM150. Okay, untuk supplier untuk kita punya mesin ni ialah mesin penekan steam daripada Al-Nasha dan untuk iron daripada Senheng Kota Baru. Okay, so untuk manpower planning, number of workers required, since we have 4 people in our management, so that will be the amount of workers required for our work. So disebabkan kita punya management ni kita ada 4 orang, iaitu saya, Alia, Mimi dan juga Amalin. So 4 ni akan bekerja sebagai worker lah untuk kita orang punya kedai. Okay, untuk overhead requirement, table below shows the overhead requirement cost. Okay, so untuk overhead requirement pula, fixed overhead cost, kita punya office equipment, kita budget dalam RM9,060. Untuk business registration and license semua tu, kita budget dalam RM3,000 dan insurance dan road tax pula untuk kenderaan kita ialah RM1,200. Untuk variable overhead cost, firstly kita ada rent kita sebanyak RM800 untuk 1 bulan. Utilities pula, elektrik dan juga air ialah RM400. Salary, EPF dan SOXO ni RM8,880. Untuk promotion pula, RM500. Untuk petrol dan vehicle maintenance ialah RM550 dan total ialah RM23,310. So untuk location pula, the location for Polytechnic Besut is strategically located in the middle of the city and also near to the college area. It is placed in between other shops which consists of ground floor and there also many career women working nearby. So ni ialah kita punya office. Untuk location pula, untuk property details pula, property type ialah shop ataupun office untuk disewa lah yang kita telah sewa. Lepas tu untuk property title type individual, build up size ialah 4,480 square feet ground floor. Okay, so untuk operation hour, business and operation hour pula, operation kita beroperasi daripada hari Ahad hingga hari Jumaat, hari Sabtu kita off day. Untuk operation time pula daripada 9 pagi sampai 6 petang untuk daripada hari Ahad hingga ke hari Khamis. Untuk hari Jumaat pula, kita start daripada 10 AM sampai 6 PM. Okay, untuk waktu rehat kita ialah daripada hari Ahad hingga ke hari Khamis. Daripada 1 tengah hari hingga 2 petang. Untuk hari Jumaat pula, daripada 12 tengah hari hingga 2 petang. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Tengku Nur Adlin Amalin binti Tengku Hisham, nombor metrik 34 DDT 20F2022. Untuk yang lesen, untuk seterusnya saya akan sambung iaitu lesen permit and regulation required. So, setiap business yang kita ada, kita perlunya lesen. So, important of lesen ni, in order to start a business in Malaysia. So, we must obtain a valid business license. License, registration, permit and approval are all important. So, the pihak berkuasa Malaysia PBM can issue a business license based on the location and type of business. So, untuk our Hasidap must comply with some form of license before it can lawfully begin functioning. So, which could be generation license, an industry sector specific license or an activity license, specific license. So, list of generation required, license required. So, untuk kita ada license ni, kita kena perlu ada company registration, company and employee income tax registration, employee provident fund, social security organization, human resource development fund, business license and signboard license. Okay, untuk yang for company, yang pertama adalah for certificate incorporation. Yang kedua adalah written of particular of director, manager and secretaries. Yang ketiga adalah photo of our business premise. So, kena ada gambar kedai kita daripada front and interior of premise. So, yang keempat adalah any of director, NRIC, passport as stated in form 49/notice section. Yang kelima adalah sample of signboard indicating design and color if applicable and photo showing location of signboard. So, if applicable. So, itu adalah untuk company. Untuk yang enterprise, for enterprise, sole proprietor partnership. So, yang pertama adalah certificate of registration of business, kurungan form D,
Yang kedua adalah ESSM, Business Profile. And then yang ketiga adalah Photo of Business Premise, iaitu Front and Interior of Premise. And then yang kelima adalah photocopy of any business owner, partner, NRIC, state in form 49 juga. And then yang kelima adalah sample of signboard indicating design and colour. So if applicable, kalau ada, kita boleh letakkannya untuk enterprise lah. Untuk yang ke-6 adalah photo showing location of signboard if applicable. So untuk yang activity specific lesson, certificate of fitness of certified managerial, building plan approval, sales tax lesson. So implementation scheduler, table below show our implementation scheduler. So dia ada activity incorporation of business, deadline to Jun hingga August 2022. Duration dia adalah 3 bulan dan applicable of permit and license Jun August 2022, 3 bulan juga. Searching for business premise August hingga September 2022, hingga 2 bulan juga. And then premise renovation Oktober 2022, 1 bulan. Procurement of machine November 2022, 1 bulan. Installation of machine November 2022, 1 bulan juga. So untuk yang chapter 5, financial plan. So 5.1 objective of financial planning, ensuring availability of fund, financial planning majorly asset in the area of generation fund as well as making them available whenever they are required. So this is all include estimation of the fund required of different purpose, which are long-term asset and working capital requirement. Yang kedua adalah estimating the time and source of fund. So this time is a game changing factor in any business venture. Delivering the fund at the right time, at the right place is very much crucial. It is a very vital of the asset generation of the amount itself. Why time is an important factor? The source of this fund are necessary as well. Okay, untuk important of financial planning. So financial planning is the procedure of confining company target, policy, technique, project and budget plan with respect to the financial activity lasting for a long duration. So it is guarantee viable and satisfactory financial investment policy. The important is as follows. So guarantee sufficient fund. Planning help in guaranteeing a harmony between outgoing and incoming of asset with the goal and stability is kept up. So guarantee provider of fund to effortless put resource into organization which provoke financial planning. So ini adalah implementation cost, iaitu untuk company. So capital expenditure, land and building cost are the source of financing. So land and building cash, furniture and fitting adalah 14,700 cash juga. Signboard 3,000 cash, working capital, sale and marketing cost monthly RM2,062 saja. Operation cost 9.206 cash. So total adalah 28,968. So ini adalah kita orang punya cash flow untuk produk kami, iaitu item. Tudung bawah 15 helai, tag 1 pieces 50 tag. So magnet crystal 1 piece, brush 1 piece 55 piece. So total yang keluar untuk produk kami cash flow adalah RM112.50. So untuk source of project financial, so ni adalah dia punya sumber projek kami adalah land and building dan furniture and fitting renovation 3,700 cash juga. Signboard 3,500, operation equipment, work capital. So bring sale and marketing cost, general administrative cost, operation technique cost. So total dia adalah untuk yang cash adalah 105,799 dan dia punya cost sama juga 105,789. So ini adalah kita orang punya model Canva, model business, model canvas, iaitu chapter 6. Hasijab iaitu ada key partner, supplier, Hasijab key partner. So key activity dia ada operation, marketing and problem solving, value proposition, customer relationship, customer segment, and key resource, worker, iron, crystal bit, and channel kami adalah kami ada WhatsApp, and then kita ada Instagram dan ada website.
So website ni untuk rujukan kalau customer kita orang nak tengok kita orang punya produk kita orang berkualiti, boleh pergi ke website kami. So untuk cost structure, bawah cotton void, equipment, brush and crystal, cost transport for postage. So revenue stream, we provide service adding crystal, bit of addition, business event. So ni adalah contoh kita orang punya tudung bawal, warna tudung bawal and then kita orang punya logo. Dan ni adalah cara pemakaian untuk tudung bawal. Dan untuk conclusion adalah after reviewing the available business opportunity and a little scan of the environment, all of us have agreed that this hijab bawal business will be our best decision. So the brand Has Hijab will gain encouraging acceptance and become famous among the community, and in addition, we believe that Has Hijab will generate encouraging profit to cover business costs. Next, we are confident the dangers of our objective can be achieved brilliantly, such as kita orang punya objective. So in the future, Has Hijab brand will be the number one hijab brand in Malaysia and find a place in the heart of Malaysia. So in conclusion, Has Hijab ni is a very important project for us, as it is the end starting point for us in venturing into the business world. So kita orang punya Has Hijab ni penting, kita orang punya project untuk kita orang start kita orang punya business dalam dunia bisnes kita orang. So untuk where we hope our customer are satisfied with the product we have released, and we always take a look at feedback from customers so that we can upgrade our product to make customer happy with our product. So itu sahaja untuk kita orang punya business plan. Sekian, terima kasih.